kami berdoa. Amin. Saudara Esther akan ke depan untuk menerjemahkan apa yang kita akan renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Saudara, kita akan membaca Mazmur 51. 亲爱的弟兄姐妹，我们一起读诗篇51篇。 Dalam bahasa Mandarin bacakan ayat yang ke berapa ya? Ketiga sampai ke 8-nya. 用中文先读第3节到第8节。第3节，神啊，求你按你的慈爱怜恤我，按你丰盛的慈悲涂抹我的过犯。求你将我的罪孽洗除净尽，并解除我的罪。 因为我知道我的过犯，我的罪常在我面前。我向你犯罪，唯独得罪了你，在你眼前行了这恶，以致你责备我的时候显为公义，判断我的时候显为清正。我是在罪孽里生的，在我母亲怀胎的时候就有了罪。你所喜爱的 是内里诚实，你在我隐秘处必使我得智慧。 Ayat 11 sampai 15 saya bacakan dalam bahasa Indonesia. 11 sampai 15. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbauilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Saudara, pembacaan sampai di sini saja. 读经到此， Kita akan mempelajari mengenai totalitas pengakuan dosa. 我们一起学习彻底的认罪。 Saudara, Alkitab pasti berasal dari Tuhan. 圣经肯定是从上帝来的， Diinspirasikan oleh Roh Kudus. 是圣灵赐下的灵感， Sehingga saudara, penulis dan tokoh siapapun tidak bisa menyembunyikan sesuatu. 圣经作者和任何伟大人物都不能隐瞒某件事情， Apalagi kesalahan dan dosa yang begitu besar. 更何况那么大的罪恶和错误。 Bahkan oleh seorang tokoh yang begitu penting dalam sejarah kerajaan Israel. 就算以色列历史中的伟大人物， Ya, seorang raja yang bernama Daud. 名叫大卫的君王， Yang namanya selalu dikaitkan dengan kedatangan Mesias sebagai anak Daud. 他的名与弥赛亚的诞生有关，也被称为大卫的后裔。 Saudara, peristiwa yang sangat memalukan dan menyakitkan hati ini 令人羞愧和伤痛的事情， menjadi latar belakang Mazmur tercatat di 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12. 成为这诗篇的背景，记载在撒母耳记下11章到12章。 Seperti yang disebutkan di dalam ayat yang kedua. 好像第2节告诉我们， Diberikan keterangan ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia datang menghampiri Betsheba. 大卫与拔示巴同事以后，先知拿单来见他。 Saudara, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. 大卫是神喜悦的人， Ingat saudara, bukan karena ia lebih baik atau lebih bermoral daripada yang lain. 不是因为他比别人好或更有道德。 Sekali lagi saudara, kalau Tuhan berkenan karena kita lebih baik atau lebih bermoral, itu boleh katakan bukan ajaran Alkitab. Ya. 如果神喜悦是因为我们比别人好或更有道德，那不是圣经的教导。 Karena kita semua orang berdosa. 因为我们都是罪人， Orang berdosa semuanya itu tidak bermoral. 罪人都是没有道德的。 Tapi saudara, mengapa Daud diperkenan oleh Tuhan? 为什么大卫是神喜悦的人呢？ Saya sebutkan di sini ya, karena hati jiwa hidupnya rela dibentuk oleh Tuhan. 因为他的心、灵魂和生命愿意被神塑造。 Sekalipun Daud adalah seorang raja,
虽然大卫是一个君王， Seorang raja itu punya kekuasaan yang penuh. 一个君王是蛮有权柄的， Segala kemegahan dan kejayaannya. 辉煌成功的， Tapi ia mau menerima teguran. 他愿意接受管教， Ia mau menerima teguran dengan lapang dada. 他以宽容大量的接受管教， Dan dia tanpa malu menyatakan tangisan pertobatan. 不害羞的痛苦悔改。 Karena itulah disebutkan dia juga berpuasa. 圣经也提到他禁食， Dan semalam-malaman dia berbaring di tanah selama 7 hari. 终夜躺在地上7天之久。 Ingat saudara, seorang raja kamarnya pasti mewah. 一个君王，他的房间一定很辉煌， Tempat tidurnya pasti lebih baik daripada orang biasa. 他的床一定比一般人更好。 Tapi pada waktu dia berdosa, 当他犯罪的时候， pada waktu Daud mengakui dan menangis berpuasa, 当大卫认罪并痛苦悔改的时候， dia juga tidur tidak mau diranjang. 他没有在床上睡觉， Tapi dia semalam-malaman tidur di tanah. 他终夜躺在地上， Selama 7 hari lagi. 是7天之久。 Jadi saudara bisa lihat di 2 Samuel pasal 12. 你们可以看在撒母耳记下12章， Karena itulah saudara, Daud adalah orang yang mau diajar. 大卫是愿意接受管教的人， Dan orang yang juga mau belajar dari Tuhan dan firman-Nya. 从神和他的真理中学习。 Sehingga melalui pengakuan dosa ini 接着他的认罪， mau mengajarkan kepada kita semua 教导我们每个人， siapa sebenarnya manusia yang sangat membutuhkan anugerah dan kebaikan Tuhan. 人到底是谁需要神的恩典和美善。 Saudara, seorang teolog dan penafsir Alkitab namanya James Montgomery Boyce 一个解经家叫 James Montgomery Boyce， mencatat bahwa Mazmur ini telah dicintai oleh banyak orang-orang percaya. 记载了信徒喜爱这诗篇很久了。 Dikatakan Mazmur ini dibacakan secara lengkap oleh Sir Thomas More dan Lady Jane Grey. Sir Thomas More 和 Lady Jane Grey 完整阅读了这诗篇。 Ya, kedua orang ini ketika mereka berada di hari-hari berdarah dari Raja Henry ke-8 dan Ratu Mary. 这两个人是在亨利王第8和 Mary 皇后政权夺利的日子。 Ini adalah Raja dan Ratunya Inggris. 这是英国的王和皇后。 Nah saudara, Sir Thomas More dan Lady Grey ini selalu membaca secara lengkap Mazmur 51. Sir Thomas More 和 Lady Jane Grey 他一直很完整阅读诗篇51篇。 Jadi saudara melihat apalagi hari-hari yang berdarah dari raja dan ratu. 王和皇后的政权夺利的日子。 Karena itulah saudara, 2 orang ini ya orang dari kerajaan selalu memohon pengampunan dan pengakuan dosa kepada 这 Tuhan. 两个人一直向神恳求赦免和认罪。 Saudara, ada misionaris perintis besar ke India namanya William Carey. 威廉凯利是一个转福音到印度的宣教师。 William Carey meminta agar kalau mungkin teks khotbah pemakamannya diambil dari Mazmur 51. 威廉凯利恳求，如果可以的话，他以后安葬的时候，用这篇诗篇成为讲到的经文。 Karena itulah saudara, kemudian juga penafsir yang lain namanya Morgan 一个解经家叫摩根， mengatakan bahwa Mazmur ini merupakan lagu agung. 他说这诗篇是一个伟大的诗歌， Berdenyut dengan penderitaan jiwa yang dilanda dosa. 充满罪恶的痛苦灵魂， Yang membantu kita memahami keajaiban yang luar biasa dari belas kasihan abadi Allah kita. 帮助我们理解神永恒的怜悯何等奇妙。
Jadi saudara, Mazmur 51 ini Mazmur yang luar biasa sekali. 诗篇51篇是何等奇妙的诗篇。 Saudara, totalitas pengakuan dosa dalam Mazmur ini 这认罪的诗篇 terbagi dalam 3 tahap. 分成3个部分。 Pertama adalah permohonan anugerah pengampunan 第一个就是向神恳求赦罪之恩 dan hakikat dosa. 和罪恶的本质。 Itu ayat 3 sampai 8. 第3节到第8节。 Yang kedua, 第二， permohonan respon perkenanan Tuhan 恳求神喜悦的回应 dan hakikat pembaharuan akibat pengampunan. 和因得到赦免而更新的本质。 Ayat 9 sampai 15. 第9节到第15节。 Ketiga, 第3个， permohonan pelepasan hutang dosa 恳求从罪债被释放， dan hakikat persembahan korban yang benar. 并公义的献祭的本质。 Ini ayat 16 sampai ayat 21. 16节到21节。 Saudara, ketiga tahap ini diungkapkan dalam pengakuan dosa. Ya, dalam pengakuan dosa. 认罪的时候，这3个部分 Ya, yang ingin mengajarkan banyak sekali kebenaran firman Tuhan. 这3个认罪的程序教导我们很多有关 Berkenaan dengan doktrin Allah dan anugerah Tuhan. 有关上帝和他恩典的教义， Doktrin dosa dan keselamatan. 罪恶和得救的教义。 Ya, dengan pengampunan Tuhan tentu. 接着神的赦免。 Dan ketiga, doktrin ibadah sesuai dengan kehendak Tuhan. 第3个，接着按照神的旨意敬拜的教义。 Karena itu Mazmur ini sebetulnya penuh dengan ajaran yang komplit tentang kebenaran akan Tuhan, manusia, dan dosa. 诗篇51篇教导我们很多有关神的真理、人和罪恶。 Sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa Daud benar-benar bersungguh-sungguh dalam permohonan pengakuan dosanya. 我们就可以总结大卫他真正的恳求赦免。 Saudara, Daud sadar di hadapan Tuhan dosa itu sangat-sangat serius. 大卫醒悟，在神面前，他的罪恶是很严重的。 Kita kadangkala sudah tersesat oleh satu pikiran. 我们有时候因为一个思想而迷失了， Ada dosa kecil, ada dosa besar. 有小的罪恶，也有大的罪恶。 Kita anggap kalau membunuh dalam arti ada seorang manusia lalu dibunuh, dia mati, itu dianggap dosa besar. 如果杀人，我们杀一个人，那就是很大的罪恶。 Tapi sudah Alkitab mengatakan ketika engkau membenci saudaramu, itu pun dosa. 但是圣经教导我们，你恨一个人，这也是罪恶。 Kita anggap membenci itu dosa kecil. 我们认为恨一个人就是小的罪恶， Saudara, tidak bisa itu. Ya. 不能这样， Karena Alkitab mengatakan membenci pun adalah dosa. 因为圣经告诉我们，恨一个人也是一个罪恶。 Jadi saudara, antara membenci dengan membunuh, 恨与杀人， saudara, itu sebetulnya sama di hadapan Tuhan. 在神面前同样是罪。 Karena itu saudara, dosa di hadapan Tuhan itu serius. 在神面前，罪恶是很严重的事情。 Sebab itulah Daud betul-betul mengakui dosanya. 大卫真正的认罪， Saudara, apalagi Daud sudah berzina, 更何况大卫已经淫乱了， lalu kemudian merencanakan supaya suami Betsheba itu berperang dan mati terbunuh. 他也打算把巴士巴的丈夫在战场上被杀死。 Bahkan sebelumnya dia punya rencana jahat juga supaya apa? Dia tidak mau mengakui anak yang dikandung oleh Betsheba itu dari perjinahannya. 之前他已经有了恶的继母，他不要承认巴士巴目前怀孕的孩子。 Ya, dia mau supaya suami Betsheba itu cepat mendekat kepada Betsheba. Sudah, itu dari hubungan suami istri. 他要把巴士巴的丈夫就靠近巴士巴，那就是成为巴士巴和丈夫的孩子。 Setelah suami Betsheba itu mati dalam perang, 巴士巴的丈夫死了以后， saudara,
Daud pun tidak merasa menyesal. 大卫他也没有后悔， Dia merasa semuanya sudah berjalan lancar. 他以为都已经很顺利。 Tapi ketika ditegur oleh Nabi Nathan, 当先知拿单来责备他的时候， itulah kamu. Ya, 就是你。 ya. Daud akhirnya sadar sesadar-sadarnya. 大卫马上就醒悟过来， Dia tidak mengatakan, aku ini raja ya. 他没有说我是一个君王， Jangan berlaku tidak sopan kepada saya ya. 不要对我没有礼貌。 Saudara, Daud langsung mengakui dosanya. 他马上就认罪， Ya, dia langsung menangis. 他马上就痛哭一场， Dia langsung merobek-robek jubahnya. 他撕掉他的外套， Lalu dia langsung menaburkan abu ke atas kepalanya. 他把灰放在他的头上， Dia berpuasa 他就进食， semalam-malaman selama 7 hari tidur di tanah. 他终夜躺在地上7天之久。 Saudara, inilah pengakuan dosa yang total sifatnya. 这是完全的认罪。 Nah, karena itu kita akan satu demi satu coba melihat. 我们一个接着一个看。 Yang pertama, Daud memohon anugerah pengampunan. 第一个是大卫向神恳求赦罪之恩， Dan Daud sadar apa itu hakikat dosa. 大卫醒悟罪恶的本质是什么。 Ini menjadi bagian yang terpenting dari pemikiran Daud. 这成为大卫思想的重要部分。 Dalam pengakuan dosanya, 他认罪的时候， Daud mulai memohon anugerah pengampunan dari Tuhan. 他开头先向神恳求赦罪之恩， Dasarnya adalah kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar. 他的根据是神的信实慈爱和丰盛的慈悲， Saudara, ini dasar utama. 这是主要的根据。 Kasih setia dan rahmat Tuhan yang besar. 信实慈爱和丰盛的慈悲， Kalau tidak ada kasih setia dan rahmat Tuhan, 没有信实慈爱和丰盛的慈悲， tidak ada pengampunan. 没有赦免。 Saudara, inilah pemahaman Daud yang luar biasa. 这是大卫深深的了解。 Ini semua ada di dalam Alkitab. 这在圣经里面所记载的， Nah, untuk apa? Untuk penyucian atas dosa kesalahannya. 用来什么呢？用来洁净他的罪。 Kemudian dengan penuh kesadaran akan apa yang telah diperbuatnya sebagai pelanggaran dan dosa. 他醒悟所犯的罪， Bahwa dia betul-betul berdosa kepada Tuhan. 他真正的得罪了上帝。 Tapi dia juga tahu bahwa Tuhan adil dalam semua penghukumannya. 他也知道神以公义的实行审判。 Dan selain itu saudara, Daud juga sadar akar dari dosa. 大卫也知道罪恶之根， Yaitu di dalam Adam. 就是在亚当里， Dalam kesalahan aku diperanakan. 我在罪孽里生的， Dalam dosa aku dikandung ibuku. 在母胎里就有了罪。 Nah saudara, semua manusia berdosa di dalam Adam. 所有人在亚当里都已经有 Dan 了罪， semua orang telah berbuat dosa. 也已经犯了罪。 Saudara, disinilah Daud sadar adanya dosa asal dan dosa 大 perbuatan. 卫知道有原来的罪和行为的罪， Inilah ajaran Alkitab. 这是圣经明显的教导。 Saudara, kita semua punya dosa asal. 我们每个人都有原来的罪， Karena memang kita dilahirkan dalam dosa Adam. 因为我们在罪孽里生的。 Tapi kita tidak boleh beralasan, oh karena ada dosa Adam ini. 我们不可以借着这个理由，因为已经有了亚当的罪， Karena kita harus tahu bahwa kita juga punya dosa perbuatan dalam hidup 我们 kita. 也要知道，我们也有行为的罪， Saudara, saya pun punya dosa perbuatan. 我也是有行为的罪。 Saudara yang kasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Karena 妹， itulah Alkitab menyatakan dengan sangat jelas. 圣经很明显的告诉我们， Sehingga saudara Daud memohonkan pentingnya kebenaran dalam batin kita. 大卫就恳求在一个人的内心有真理的重要性。 Kita tidak menjadi orang munafik 我们不成为虚伪的人， yang mementingkan lahiriah 只注重外表的表现， seperti orang Farisi. 好像法利赛人。 Ya. Karena itulah kebenaran batin itu
sangat-sangat perlu di dalam diri kita. 内心的真理在我们里面真正很需要。 Inilah masuk ke dalam tahap yang 我 kedua. 们进入第二个部分， Mohon respon perkenanan Tuhan 恳求神喜悦的回应 dan arti hakikat pengampunan itu sendiri. 和 Ya, pembaharuan, hakikat pembaharuan dari pengampunan Tuhan. 因为得到赦免而更新的本质。 Saudara, respon perkenanan Tuhan itu disebutkan demikian. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. 回应神喜悦的，神恳求神喜悦的回应。大卫说：“求你掩面不看我的罪。” Ya, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. 求你掩面不看我的罪。 Saudara, ini bukan bentuk kurang iman. 这不是因为信心不够坚固， Juga bukan ketidakpercayaan kepada pengampunan Tuhan. 也不是不相信神的赦 Tapi 免， justru ini pemahaman yang baik sekali. 这是很好的理解， Pemahaman yang dalam. 深深的了解 Bagaimana sikap Tuhan atas dirinya. 神对他的态度， Seperti yang diajarkan oleh Alkitab. 好像圣经所教导的。 Saudara, saya ingat doa berkat dalam kitab Bilangan. 我记得敏书记的祝福祷告， Diungkapkan wajah Tuhan. 那 Ya. 里有提到神的 Ya. 面。 Saudara, dalam doa berkat itu dikatakan kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. 在祝福祷告说：“但愿神的面向着你。 Saudara, ini menunjukkan perkenanan Tuhan. ”这只是神喜悦的回 Nah, 应。 kalau kemudian Daud mengatakan sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. 如果大卫就说：“你掩面不看我的罪。” Artinya saudara, kiranya Tuhan tidak melihat dosanya lagi. 但愿神不要看他的罪。 Karena kalau Tuhan melihat dosanya, 如果神一直看他的罪， maka yang ada adalah murka Tuhan. 有的就是神的发怒。 Ya. Tapi kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya Tapi- terhadap dosanya, 但是如果神掩面不看他的罪， berarti Tuhan berkenan atas semuanya itu. 神就喜悦他。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐 Karena 妹， itulah Daud masih memohonkan penyucian atas dosanya 大卫一直恳求洁净他的罪， dengan menyebutkan beberapa istilah. 他就说几个圣旨： Bersihkanlah, basuhlah, hapuskanlah. 洁净、洗涤、涂抹。 Ya, saudara, ini menunjukkan totalitas pengampunan dari Tuhan. 这表明神完全的赦免。 Kalau Tuhan sudah mau mengampuni kita, 如果神已经赦免了我们， berarti akan mentahirkan kita. 就是把我们洁净， Istilahnya menjadi lebih putih dari salju. 成为比雪更白。 Saudara, ajaran ini sesuai dengan ajaran kitab Taurat. 这个教导适合律法书的教导。 Apalagi Daud mengatakan pengampunan itu dikatakan dengan pakailah hisop. Ya. 大卫就说赦免以纽细草为记号。 Ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. 第9节，求你用纽细草洁净我，我就干净。 Saudara, hisop itu adalah sebuah alat. 纽细草是一个工具。 Ingat pada waktu Israel sebelum keluar dari Mesir, 记得以色列还没有出埃及的时候， supaya mereka menandai pintu-pintu rumahnya dengan darah pakai hisop. 他们把羔羊的血涂在门柜上， Ya. 就是用纽细草。 Ya. Hisop itu adalah alat untuk apa? Mengolesi pintu-pintu rumah Israel dengan darah anak domba. 纽细草用来把羔羊的血涂在门柜上，以色列的门柜上。 Ya, hisop juga dipakai oleh imam-imam 大祭司也用纽细草， ketika menandakan penyucian. Penyucian, 当他们要洁净， ya, memercikkan air dengan hisop, 他们用纽细草洒水， ya. Jadi hisop itu dipakai kemudian dicelupkan dengan air lalu dipercikkan sebagai tanda penyucian.
他们把柳絮草放在水里面，浸在水里面，然后就撒在 Ya. 撒在会有，就是代表已经洁净他们。 Imam ketika menyatakan penyucian kepada orang Israel yang mengakui dosa. 祭司当他们 Imam ketika mau orang Israel ketika mengakui dosa, maka imam akan memakai hisop memercikkan air ke atas orang Israel. 以色列人当他们认罪的时候，祭司就用柳絮草浸在水里面，就撒在他们身上。 Karena itulah saudara, kalau kita lihat begini, 如果我们看， ya, kita dalam baptisan percik. 如果洗礼的时候，我们也是用洒水， Karena dasarnya perjanjian lama. 因为根据是旧约里面。 Begitu pula imam ketika memercikkan darah itu ke atas tabir bait suci. 当祭司把羔羊的血放在 Ya, 大饼 ya, tabir bait suci itu pun dipercik gitu. 在 Ya. 圣殿里面也是用洒。 Jadi saudara, dari sini kita melihat peribadatan dalam kemah suci maupun bait Allah. 在神的帐幕或圣殿敬拜的时候， Jadi ini merupakan suatu makna rohani yang dalam sekali. 这是更深的属灵意义， Mengajarkan kepada kita arti pembaruan moral. 教导我们更新道德更新的意义。 Pembaruan moral itu terjadi di dalam hati kita, batin kita, rohani kita. 更新的意义就是在我们的心里面。 Jadi ketika kita diampuni oleh Tuhan, 当神赦免我们的罪的时候， maka saudara, pembaruan itu terjadi betul-betul dalam hati batin rohani kita. 我们的心灵就得到更新。 Itulah berulang kali Daud menyebutkan, 大卫 jadikanlah hatiku tahir, 大卫好几次说：“神啊，求你为我造清洁的心， perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh, 使我里面重新有正直的灵， lengkapilah aku dengan roh yang rela. 赐我乐意的灵扶持我。” Ini kata-kata semuanya lengkap semuanya. 这是一个完整的句子。 Sebaliknya Daud juga memohon, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku, 他接着说：“不要从我收回你的圣灵， melainkan bangkitkanlah kegirangan karena keselamatanmu. 求你使我仍得救恩之乐。” Saudara, pengampunan yang sempurna dari Tuhan ini 神完全的赦免， akan memperbaharui hati batin roh kita. 更新了我们的心灵魂。 Karena itu Daud tidak menganggap remeh pengampunan Tuhan. 大卫没有轻视神的赦罪， Ya, take it for granted gitu ya. 没有轻视神的赦罪。 Sebaliknya ia mau mengajarkan jalan Tuhan kepada semua orang berdosa. 他要教导所有罪人神的道路， Supaya orang-orang berdosa itu juga ikut bertobat dan berbalik kepada Tuhan. 让他们悔改归向神。 Disinilah artinya menjadi kesaksian bagi orang lain. 这是成为别人的见证的意思。 Yang ketiga, 第三个部分， tahap ketiga, permohonan pelepasan hutang dosa 恳求种罪债被释放， dan hakikat persembahan korban dalam ibadah yang benar. 并在敬拜中献祭的本质。 Daud menyadari bahwa dosa adalah pelanggaran terhadap perintah 大 Tuhan. 卫知道罪恶是违反神的命令， Dan dasar utamanya itu adalah hutang nyawa, 主要根据是生命的债、 hutang darah. 血债。 Saudara, sebab waktu manusia berdosa, 当一个人犯罪的时候， pada waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, 当人被创造的时候， keadaannya masih suci. 他们是圣洁， Adam dan Hawa itu masih suci, 亚当和夏娃是圣洁的， tidak berdosa. 无罪。 Ketika melanggar perintah Tuhan, 当他们违反了神的命 Tuhan 令， sebutkan pasti mati. 神就说必定死。 Mengapa? 为什么呢？ Karena disitulah engkau hutang nyawa 因为你向神欠了生命的债， atau hutang kehidupan kepada Tuhan. 向神欠了生命的债。 Saudara, kita tidak bisa membayar hutang kehidupan kepada Tuhan. 我们不能向神还债。Ya, Adam dan Hawa yang tadinya hidup dengan sempurna, 亚当和夏娃刚开始就是很完整的生活， hidup tanpa dosa, 没有罪的生活。
Lalu ketika dia berdosa, 当他犯罪以后， melanggar perintah Tuhan, 违反神的命令， bagaimana dia bisa berbalik menjadi sempurna lagi? Nggak bisa. 他怎么样回到一个完整的人呢？是不可能的。 Karena itu ketika Adam dan Hawa berdosa, 当亚当和夏娃犯罪的时候， dia hutang nyawa kepada Tuhan. 他向神欠了生命的债， Karena nyawanya sudah mati. 因为他的灵魂已经死了。 Sebelumnya nyawanya hidup. 之前呢，他的灵魂是活的， Karena sempurna di hadapan Tuhan. 因为在神面前他是一个完整的一个人。 Karena berdosa maka dia hutang nyawa. 因为犯罪，他就向神欠了生命的债。 Sebab itulah saudara, Daud mengaitkannya dengan hutang darah. 大卫与血债连接起来， Karena di dalam darah itulah bergantung nyawa. 因为在血里面就有了生 Sebab 命。 itu korban-korban dalam kitab Taurat 在律法书所讲的祭物 selalu dikaitkan dengan darah. 跟血有关系。 Surat Ibrani katakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 在希伯来书说，没有血就没有赦免， Ya, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. 没有血就没有赦免。 Saudara yang dikasih oleh Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹， Karena itulah saudara dalam bagian ini Daud jelas memahami hakikat persembahan korban dalam ibadah yang benar. 大卫很清楚的知道，在敬拜中献祭的本质。 Dalam persembahan korban 在献祭的时候， bukanlah korban sembelian atau korban bakaran yang lahiriah yang penting. 重要的部分不是祭物还是燔祭的外表， Tetapi jiwa yang hancur, hati yang remuk, patah, itu yang diperkenan Tuhan. 但是神喜悦的是忧伤痛悔的心灵。 Jadi sudah keadaan hati orang ketika mempersembahkan korban itulah yang paling penting. 一个人献祭的心才是他的重要部分。 Sebab itu di perjanjian lama berulang kali disebutkan, 旧约里面好几次说， aku tidak butuh kambing dombamu. 我不需要你的牛羊， Itu semua juga punyanya Tuhan. 都是神的。 Ya, tapi yang Tuhan tuntut adalah hatimu yang betul-betul bertobat kepada Tuhan. 神要求的是你的心真正悔改， Hatimu yang hancur dan hatimu yang remuk itu yang Tuhan mau. 忧伤痛悔的心才是神喜悦。 Sebab itu saudara seperti juga ibadah kita. 好像我们的敬拜， Bukan persembahan kita yang diperlukan. 不是我们的奉献， Bukannya tubuh kita yang seolah-olah pakaiannya yang rapi semuanya. 不是我们穿衣服漂亮才是 Ya. 重要， Itu memang baik, 这也是重要。 bukan itu yang Tuhan mau. 但是神要求的不只是这 Tapi 些， hati kita, jiwa kita itu yang Tuhan mau. 但是神要的是我们的心，我们的灵魂。 Apalagi ketika kita berbuat dosa. 更何况当我们犯罪的时候， Ketika kita bersalah kepada Tuhan, 当我们得罪了上帝， kita butuh pertobatan yang sungguh-sungguh 我们 kepadanya. 需要真正悔改。 Jadi saudara, Mazmur ini sangat lengkap mengajarkan arti pengakuan dosa. 这诗篇教导我们很多有关认罪， Dan lengkap juga mengenai pengampunan dari Tuhan. 也完整的教导有关神的赦免。 Kita bersyukur Yesus Kristus telah menggenapi semuanya. 感谢神已经拯救了在耶稣基督， Di atas kayu salib, Yesus Kristus telah melengkapi semua aturan hukum Taurat. 耶稣在十字架上拯救了所有的律法术。 Saudara, karena itulah lewat Mazmur ini kita harusnya mengintrospeksi diri kita. 接着这诗篇，我们要省察自己。 Bagaimana ketika kita mengakui dosa kepada Tuhan? 当我们向神认罪的时候， Ketika kita mohon ampun kepada Tuhan, 当我们向神恳求赦免的时候， betul-betul harus menangis dari hati kita yang terdalam. 真正的要痛哭悔改， Mengakui dengan jujur kesalahan kita. 我们要承认我们所犯的罪， Tidak ada alasan-alasan. 没有理由的。 Ya, kalau Raja Saul pakai alasan-alasan. 如果扫罗王是很多借口， Jangan gitu dong Nabi Samuel. 撒母耳先知不要这样， Ini dilihat semua rakyat.
所有以色列人都在看我， Iya. Ini saya raja loh. 我是一个君王。 Ya. Daud ketika ditegur, 大卫当他被责备的时 dia 候， tidak malu untuk menangis. 他不害羞的痛哭悔改， Dia tidak malu untuk merobek-robek jubahnya yang mahal itu. 他不害羞的撕破他的外袍， Dia tidak malu menaburkan debu di atas kepalanya, 他 abu. 他不害羞的把灰放在他的头上， Dia tidak malu menangis. 他不害羞的痛哭悔改， Dia sampai juga tidur di lantai. 甚至他也是躺在地上， Dia mengakui sungguh-sungguh dosanya. 真正向神认罪。 Saudara, itulah namanya totalitas pengakuan dosa. 这叫做彻底的认罪。 Dari totalitas pengakuan dosa inilah ada totalitas pembaharuan di 从 dalamnya. 彻底的认罪有彻底的更新， Supaya dengan demikian ibadah kita menjadi bersungguh-sungguh di hadapan 这 Tuhan. 样我们就真正的敬拜神。 Kiranya Tuhan menolong kita semua dengan pemahaman firman ini. 但愿神帮助我们每个人了解。 Mari kita 我 berdoa. 们低头祷告。 Bapa, berkatilah firman-Mu yang telah kami dengar pada malam hari ini. Kiranya Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami. Ketika kami mengakui dosa, ketika kami tahu dan Tuhan menyingkapkan dosa-dosa yang telah kami perbuat, bagaimanakah pengakuan dosa kami di hadapan Tuhan? Daud sadar dosa adalah masalah serius di hadapan Tuhan. Tidak ada istilah dosa kecil, dosa besar. Semua dosa adalah sama di hadapan Tuhan. Itu bagaimana kami memahami ini ya Tuhan, sehingga ketika kami mengakui dosa, ada totalitas pengakuan kami, sehingga dengan demikian ada totalitas pembaharuan yang Tuhan kerjakan. Dan kami sadar dalam ibadah-ibadah harus ada totalitas pembaharuan hati, jiwa kami di hadapan Tuhan juga. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang telah kami renungkan pada malam hari ini. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, umat-Mu sekalian. Kami akan pulang sertai perjalanan kami pulang ke rumah dengan selamat. Dengar doa kami Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Doa teduh kebaktian doa selesai.